Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim. Mana kita sampai pada kali terakhir kita bincangkan, kita ambil berkenaan dengan solat-solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib itu solat sunat yang mengiringi solat fardu. Yang mana apa? Kita kata baik. Jadi kita sekali kita bincangkan, kita kata bahawa daripada riwayat-riwayat yang datang daripada Ibnu Umar, daripada Aisyah, penceritaan berkenaan dengan tajuk solat sunat Nabi SAW yang mana menjadi solat fardu. Mana kita kata ikut pada kiraan-kiraan tersebut, ikut pada Ibnu Umar ada 10 rakaat, ikut pada riwayat Aisyah dan juga riwayat Aisyah dan riwayat Ummu Habibah dan Aisyah datang riwayat tersebut. Kita kata yang menceritakan berkenaan perbuatan Nabi itu ada 12 rakaat. Kemudian kita bincangkan berkenaan dengan kedudukan solat sunat tadi tu sebaik-baiknya dalam rumah. Macam Nabi buat, macam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi akan solat tersebut di rumah, dan macam Ibnu Umar cerita pun dia solat bersama Nabi adalah lepas daripada maghrib, dia solat di rumah dengan Nabi SAW. Isyak dia solat dengan Nabi. Jumaat pun sama, dia kata lepas solat dengan Nabi SAW di rumah baginda. So jadi kita faham kat sini maksud dia galakan untuk solat sunat rawatib tu memang datang. Cuma masalah ni macam datang dalam kita bincang tu mazhab Maliki pun yang dia kata bahawa benda tersebut tak wujud ataupun tak kena, sebab dia jadi macam solat-solat menambah pada fardu. Cuma kita kata benda tersebut dibincangkan dan para ulama kata apa sebutan Nabi SAW tu sebut lebih jelas bahawa ia adalah solat sunat. Dia tak pernah langgar untuk menjadi penambahan kepada solat-solat solat sunat yang solat fardu tu tak akan bertambah daripada 17 rakaat itu sehari semalam, yang mana kita panggil kita sebut berkenaan cara pelaksanaan dia. Dia tak pernah bertukar menjadi wajib, sebab yang fardu tu adalah datang hadis yang lain yang menceritakan yang wajib kepada orang tu adalah solat yang wajib ada di atas orang tu adalah solat mana yang 5 waktu saja. Ya, adapun solatun nafil atau solat tambahan ni terpulang kepada keinginan masing-masing. Dan kita tak mampu buat semua, kita terus tinggal semua. Maksudnya kita buat sedaya upaya kita untuk mencukupkan atau menambah amal mencukup kepada tajuk tersebut. Bukannya kita panggil kita tolak untuk kata benda berkenaan Malik. Bukannya Abu Hanifah Malik yang kata tak ada solat sunat selepas solat fardu ni. Tapi kita terangkan bahawa pendapat jumhur para ulama lebih tepat. Okey, hari ni kita masuk tajuk baru share screen. Biasa buat benda pasal mouse mouse tinggal je masalah sikit. Okey.
Baik. Okey. Apa tisautusin? Okey. Bab fi salatin nafli qa'iman wa qa'ida. Bab fi salatin nafli qa'iman wa qa'ida. Babun fi salatil nafli qa'iman wa qa'ida. 322 an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fa yaqra'u wa huwa jalisun fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 aw 40 ayatan fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 aw 40 ayatan qama fa qara'a wa huwa qa'imun thumma raka'a thumma sajada thumma yaf'alu fi rak'ati tsaniyati mithlu dhalika wa anha an Aisyah radhiyallahu anha qalat 324 qalat lamma baddana Rasulullah SAW wa thaqula kana aktsaru salatihi jalisan 325 wa an Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu qala Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu dia Muka kan? Ini tabi'in. Okey. Rahimahullah. Silap sebut. Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili, Abu Abdurrahman, Abu Muhammad Al-Basri. Uqaili Al-Basri. Jadi dia tabi'in, tabi'in. Dia kata wa an Abdullah bin Syaqiq rahimahullah qala qultu li Aisyah hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa qa'idun qalat na'am ba'dama hatamahu an-nasu 326 wa an Hafsata qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi subhatihi qa'ida hatta kana qabla wafatihi bi'am fakana yusalli fi subhatihi qa'ida wa kana yaqra'u bis surati fayurattiluha hatta takuna atwala minha wa an Abdullah 327 wa an Abdullah bin Amr qala huddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli qa'ida nisfu salah qala fa ataituhu wajadtuhu yusalli jalisan فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم
Okey. Bab fi salatin nafli qa'iman wa qa'ida. Bab mengenai salatin nafli, solat sunat, solat sunat atau solat tambahan dalam keadaan berdiri dan juga duduk. Berdiri dan juga duduk. Okey. Dia kata Aisyah tak daripada Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW kan yusalli jalisa. Lalu baginda solat dalam keadaan duduk. Pernah duduk. Fayaqra'u, maka baginda akan membaca. Itu dalam duduk tu baginda akan baca. Wa huwa jalisun, akan baginda duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 ayatan, maka apabila tinggal terbaki sisa daripada bacaan baginda dalam kadar 30 atau 40 ayat. 30 atau 40 ayat, qama fa qara'ahu wa qa'imun. Baginda akan bangun dan baginda akan baca dalam keadaan berdiri. Thumma raka'a, kemudian baginda rukuk dalam keadaan berdiri lah. Thumma sajada, kemudian baginda sujud. Thumma yaf'alu fi raka'ati tsaniyati misla zalika. Kemudian baginda buat macam tu dalam rakaat baginda ke semua sekali. Macam tu lah masa kedua pun baginda buat macam tu. Maksud dia baginda SAW duduk untuk tempoh tertentu, baginda duduk, okey. Duduk daripada permulaan solat, kemudian baginda bangun, sambung balik rukuk tu dalam keadaan berdiri, sambung bacaan, kemudian rukuk dalam keadaan berdiri, kemudian sujud balik sebagainya. Kemudian nanti kedua macam tu juga, baginda akan duduk mula, kemudian bila nak habis lagi separuh ayat, lagi sebahagian daripada bacaan baginda, tinggal 30-40 ayat, baginda akan berdiri balik dan rukuk dan juga tidak sujud macam biasa. Tapi maksud dia dalam tajuk ni, baginda sallallahu alaihi wasallam solat dalam keadaan panggil apa? Solat dalam keadaan duduk tu, masa ketika untuk qiyam tu, sepatut qiyam, baginda akan duduk satu portion daripadanya. Maksud dia solat duduk, daripada mula duduk, bukannya berdiri baru duduk. Bukan berdiri baru duduk. Tapi baginda SAW, pasal bacaan baginda panjang, sangat panjang. Nanti kita baca depan dia hadis Aisyah daripada Hafsah, dia akan terangkan mengenai bacaan Nabi SAW yang Nabi baca panjang. Jadi Nabi SAW akan solat dalam keadaan duduk. Kemudian ketika nak rukuk, baginda akan berdiri. Rukuk bukan ketika rukuk tu, baginda akan sambung bacaan dalam keadaan berdiri sementara. Kemudian baginda akan rukuk, tidak sujud, sujud betul kan, duduk balik, sambung bacaan Fatihah, kemudian surah lagi. Kemudian bila nak rukuk kali untuk rakaat kedua, baginda bangkit balik. Ini kaedah yang ditunjukkan dalam konteks ini, Nabi buat macam tu. Walaupun kalau kita baca dalam hadis yang terakhir, yang sebelum ni yang terakhir sebelum daripada kita pindah bab ni, kan kita ambil hadis yang terakhir tu, Mak Aisyah radhiyallahu anha ceritakan, dia kata Nabi SAW kan, idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun. Kalau baginda SAW membaca dalam keadaan berdiri, baginda rukuk dan sujud dalam keadaan berdiri. Wa idza qara'a qa'im, bila baginda baca dalam keadaan duduk, raka'a wa sajada, baginda rukuk dan sujud dalam keadaan apa? Duduk juga. Jadi maksud dia Aisyah ceritakan kaedah tadi, dan ni hadis ni menambahkan penjelasan bagi kaedah yang lain yang perbuatan Nabi dalam ketika solat sunat. Ini bukan solat ketika sakit. Ini masalah dia. Yang kadang-kadang orang kita salah faham, orang yang ada penyakit ataupun ada kesakitan, cara solat mereka boleh daripada permulaan dan berterusan dalam keadaan yang sama, baring ke, berdiri ke, dalam keadaan bermiring ke, dalam keadaan duduk bersila dan sebagainya, itu berlaku. Kalau dalam keadaan kita panggil ketika dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan sakit. Adapun kalau dalam keadaan tidak sakit, ini kita bincang berkenaan tajuk solat sunat ni dalam keadaan tak sakit. Tak cerita sakit, cuma Aisyah radhiyallahu anha ceritakan berkenaan dengan tajuk tambahan, iaitu perbuatan Nabi SAW tadi. Dia kata ketika mana apa. Jadi dia kata summa yaf'alu fi rak'ati tsaniati mithla dzalika. Kemudian baginda buat macam tu pada rakaat kedua sekali. Kemudian wa anha, dan hadis berikutnya, ya, ini yang sebab atau punca. Wa anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, lamma baddana Rasulullah SAW, apabila baddana tu maksud dia badan, naik badan lah, naik badan.
Okey, dia kata situ apa badana wasaqula. Naik badan dan juga jadi berat. Kana aktsaru solati jalisan, kebanyakan solat baginda adalah dalam keadaan duduk. Okey. Dia kata asal ada sebahagian perawi dia baca dengan baduna, bukan badana, okey. Tapi ada yang kata badana naik badan. Okey. Okey, jadi ada jadi maksudnya di antara para perawi yang meriwayatkan baduna ni dia kata tidak bercanggahan dengan sifat Nabi SAW. Maksud dia ini banyak daging, bukannya maksud dia Nabi gemuk. Di perbezaan sebab baginda SAW dan kita kata bukan macam kita, tapi makanan dan sebagainya dengan para sahabat, ketidakcukupan makanan tu biasa, benda biasa. Sebab tu apa kita kata percanggahan sebutan hadis tu ada timbul tajuk dalam apa yang Syah kata. Sebab badana ni mungkin ada maksud dengan naik badan apa jadi berat dan sebagainya. Kalau dikatakan kata yang perawi di riwayat kita kata kita terima. Kata-kata Aisyah ni maksudnya bila Nabi dah tua dan juga ada naik daging. Naik daging pada badan baginda banyak daging sikit. Okey. Memang kita kata gemuk tidak, tapi naik daging badan ni berisi. Okey. Dan satu riwayat lain Aisyah kata asanna wa kathura lahmuhu. Dia kata bila Nabi dah lanjut usia dan juga ini banyak daging baginda ataupun kabura tua dan dan akhadahul lahm, mana penuh badan Nabi naik daging. Okey. Dia kata memang Nabi SAW memang dari segi asal betul badan baginda, okey, tidaklah pada asalnya macam tu. Akan tapi ketika dah tua, mana asal daripada kedudukan Nabi SAW punya badan ketika mana muda, ketika sebelum daripada baginda lanjut usia, memang badan baginda tidak seperti itu. Okey, tidak seperti itu. Akan tapi bila dah lanjut usia dan lemah, okey. Dan juga dia banyak dia lemah dan banyak daripada apa yang dahulu ditanggung ketika cergas, daripada kerja yang berat, daging dia tak larat dah gitu. Dan dia kata dia kata tidak ada dalam asal kejadian batu badan baginda SAW tambahan. Ada sikit lah. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi maksud dia badan Nabi naik badan lah, maksud dia makin berusia dan badan dia naik. Tapi bukanlah maksud dia baginda berat macam mana beratnya orang lain. Itu maksud dia. Faham kan Cuma perbezaan batu badan bila dah tua ni, bila dia tak larat untuk tak larat untuk tanggung benda yang ketika muda boleh tanggung. Itu beza dia. So dari sudut ini Nabi SAW macam baginda Allah Ta'ala jadikan sebuah baginda bercakap pada orang ramai bahawa baginda SAW ni adalah manusia. Dia maksudnya dia boleh datang kematian, kesakitan, demam dan sebagainya. Dia bukannya maksud dia bukan maksud dia Nabi SAW ni bila dia utusan Tuhan, dia mulia, maka takkan ada sebarang masalah manusia, kemanusiaan. Kalau kita lihat semua para anbiya macam tu. Datang mereka bertemu dengan kaum masing-masing, semuanya menerangkan bahawa diorang hanya manusia. Tak boleh membuat sebarang mukjizat ataupun bukti ataupun apa-apa kecuali izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak pernah Nabi disuruh mendakwa bahawa di sisi baginda ada semua benda yang Allah Taala bukakan. Tak ada. Maka Nabi disuruh ijtihadkan di sisi Allah Taala. Aku tak ada khazanah simpanan Allah Taala. Nabi tak ada buat apa. Dekat sini dari sudut ini baginda sebagai seorang manusia, ya. Ketika tua, menyanjung usia baginda jadi sakit dan sebagainya, ya benar. Demam benar kan, tak ada sebarang pertentangan. Di pasal kadang orang kita ni banyak tengok cerita wali-wali dan sebagainya kan. Dia sentiasa cergas, terbang dan sebagainya, jalan atas air. So kita lupa Nabi SAW ni sifat dia lebih betul-betul ikut seperti manusia yang lain. Dia ada masa kelemahan dia, ada masa kekuatan dia. Kalau geng-geng yang cerita tentang keramat wali, tak pernah lemah, tak pernah sakit, tak pernah kena apa. Ini salah tak kena. Mana mungkin Nabi SAW macam tu, tapi orang lain atau lagi bagus Nabi SAW. Okay, baik. Okay. Dia kata seterusnya dia kata, jadi yang tadi qala dalam badana Rasulullah, tapi ada riwayat datang baduna.
dia tasdid dom, okey. Benda tamak maksud dia dengan apa berisi tambah daging. Tambah daging. Jadi berat badan. Okey. Dia kata apa wasaqulakan aktsaru salatihi jalisan, kebanyakan solat baginda adalah duduk. Okey, itu yang Aisyah ceritakan. Kemudian wa Aisyah awan Abdullah bin Syakir radhiyallahu Syakir rahimahullah qala, berkata dia berkata qalat qultu li Aisyah, aku telah kata pada Aisyah, hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa qa'idun, adakah dahulu Nabi SAW solat dalam keadaan baginda duduk? Qalat, berkata Aisyah, na'am, ya. Ba'dama hatamahun nasu, setelah mana hatamahun nas, memberat atau membebankannya orang ramai. Okay. Hatamahun nas ni Abu Ubaid ni saya syarah pada hadis ni, dia kata hatama fulanan ahlahu idza kabura fihim. Mana apa ini kalimah dalam bahasa Arab hatama fulanan ahlahu, apabila dia tua tengah mereka. Okey, seolah macam dia menanggung banyak urusan keluarga dia. Dia tanggung hal ehwal kau keluarga dia menyebabkan sampai dia jadi terbeban. Jadi ini seolah apa benda yang ditanggung daripada beban mereka, menjadikan dia orang tua yang mahtum, yang terbeban. Kalau tidak hatama ni maksud asal dia pecahkan sesuatu. Memecahkan satu yang kering, kita pecahkan, daun kita hancurkan kan, dan sebagainya, dipanggil sebagai hatama. Dekat sini orang ramai menghancurkan baginda, maksudnya memberatkan baginda dengan beban mereka. Okey. Ini ditambah ni dengan kata-kata Hafsah, baginda Rasul dulu solat dia kata baginda dulu solat dan kan duduk, tak duduk tak solat duduk sehinggalah sebelum setahun kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang riwayat Hafsah berikan tambahan pengertian. Jadi dalam riwayat Hafsah dia kata an Hafsah daripada Hafsah qalat, berkata Hafsah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu fi subhatihi qa'idan. Aku tak pernah lihat Rasulullah SAW solat dalam sunat baginda, solat sunat baginda dalam keadaan duduk. Masa memang kita kata kebanyakan riwayat datang Nabi solat berdiri sepanjang malam. Kalau ikut pada riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang kita pernah baca dulu, apa yang di depan sikit ada sampai bengkak kaki. Tapi bila baginda dah tua, dah tidak berupaya, jadi baginda solat duduk. Dan itu dia kata kata Hafsah hatta kana qabla wafatihi bi'am, sehinggalah sebelum kewafatan baginda dalam setahun sebelum kewafatan baginda. Fakana yusalli fi subhatihi qa'ida, maka baginda solat dalam solat sunat baginda qa'idan, dalam keadaan duduk. Subhah kan kita solat sunat baginda solat dan solat sunat baginda dalam keadaan duduk. Wa kana yaqra'u bis surati fa yurattiluha, baginda akan baca surah dan baginda akan tartil dengan surah berkenaan, mana baca perlahan-lahan. Okey, maksud dia kadang-kadang bahkan dia kata hatta sehingga takuna menjadi surah yang pendek tu min atwala minha, menjadi di antara yang paling panjang di antara surah-surah yang baginda baca. Maksudnya baginda panjangkan bacaan, lanjutkan bacaan surah yang pendek. Tapi pendek Nabi bukan macam qul Allah sajalah, kita kena faham pendek Nabi ni macam surah-surah yang ratusan ayat, baginda akan baca perlahan-lahan sampai jadi surah tersebut di antara yang terpanjang daripada bacaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah pendek tapi baca panjang supaya jadi masa bacaan baginda lebih lama berbanding masa bacaan baginda surah yang lain. Okey. Yang lebih utama dari segi bilangan. Al-Baqarah kan dengan bilangan dia, jumlah dia. Okey, dia kata Nabi baca dan surah-surah pendek ini Nabi baca lambat-lambat panjang supaya dia dapat memenuhi masa yang lama. Cuba kita kata fahamlah baginda Rasul tetap solat dalam keadaan tempoh yang panjang. Bukan satu dua solat kena berhenti. Walaupun kita tahu bahawa keringanan Nabi telah beri pada kita. Siapa-siapa yang rasa nak bangun malam, tak larat nak bangun panjang, 2 rakaat pun dah cukup. Ini benda yang sepatutnya dijadikan amalan. Walau 2 rakaat, walau 3 rakaat, walau 5 rakaat, pulang. Yang penting seorang tu kalau boleh bangun. Solat. Bangun dan solat. Dalam kita sekarang ni benda ni antara sunnah yang ditinggalkan lah. Kita tahu sebutan tapi perbuatan tak ada. Kita ada sebutan, pengetahuan tapi perbuatan tak ada. Yang menyebabkan kita panggil benda ni macam seolah dilupakan langsung. Tapi sebab tu kenapa kalau kita kata kalau anda kata nak baca surah pendek pun baca pelan-pelan lah. Dia jadi panjang, jadi lama sikit berdiri. Lama lah berdiri tu akan jadi. Ikut kadar banyak ayat mana pula.
So Nabi akan baca tartil tidak laju, dan Nabi akan solat akan baca bacaan baginda, kemudian baginda akan jadikan solat terpanjang walaupun keadaan duduk, walau keadaan duduk supaya dapat berdiri lama, dapat solat lama. Solat yang paling afdal solat malam ni adalah tulul qunut, yang panjang bacaan atau lama bacaan dia. Okey, wa Abdullah bin Amr qala, beliau kata, hudithu, dicerita kepadaku anna Rasulullah SAW qala, beliau telah bersabda, salatul rajuli qa'idan nisfus salah, solat seorang lelaki itu dalam keadaan duduk adalah separuh solat. Maksudnya kalau dia dapat dengan solat dia sekian banyak, bila dia dalam keadaan diri biasa, maka kalau dia solat duduk maka dia dapat separuh. Ini kalau sekiranya tidak ada sebarang masalah. Sebab tajuk pada asal kita kata memang solat sunat ni dia mempunyai kedudukan yang berbeza. Bahkan dalam solat sunat banyak kita perhatikan macam ketika musafir atas kenderaan, kita boleh je solat tanpa menghadap kiblat. Boleh mengarah ke arah mana sahaja kita kehendaki. Tidak ada masalah. Bahkan dalam solat atas kenderaan dan tak kira ke mana binatang kita menghala. Jadi kalau dalam solat sunat memang kita kata kelonggaran tu sangat besar. So sekarang kalau kita cerita kat sini, solat sunat tu boleh dibuat dalam keadaan tak sakit pun dalam keadaan duduk. Itu maksud dia. Kalau solat yang solat fardu, yang kita kata sepatutnya diri dan kita tak sakit, kita duduk. Kita solat tak ada sebarang kemudaratan dan tak ada sebarang alasan, maka kita solat duduk. Maka solat kita batal. Kalau solat fardu tanpa sebab apa-apa, sekejap Ustaz, kalau 30-40 ayat Nabi berdiri rukuk and tak mana ada. Dia akan sambung, dia maksudnya dia pastikan rukuk dilaksanakan dalam keadaan berdiri, itu je. Rukuk tu dalam keadaan berdiri. Maksud dia baca ayat yang tempoh, kemudian bila rasa nak dekat-dekat untuk rukuk, maka bagi dia akan berdiri, sambung bacaan lagi, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, kemudian bila sujud kemudian bila dia nak untuk rakaat kedua duduk balik, dia duduk lagi daripada awal. Kemudian bila kejap lagi bila nak rukuk, tinggal 30-40 ayat bagi dia akan berdiri balik, kemudian rukuk dan keadaan berdiri. Mana rukuk tu keadaan berdiri. Rukuk tu. Bukannya maksud dia sebagai salam dekat diri pun. Faham tak? Mana kejap lagi rakaat kedua pun macam tu juga. Maksud dia permulaan Nabi akan duduk, kan? Baca, kemudian bila rasa nak rukuk tinggal 30 ayat, bagi dia akan berdiri, kemudian bagi dia akan rukuk dan keadaan berdiri. Kemudian tidak sujud, itu habiskan salat. Maksud dia Nabi rukuk untuk berdiri. Untuk rukuk tu Nabi akan berdiri. Itu maksud dia. Okay. Tapi dalam masa yang sama cerita adalah macam kita ada riwayat satu lagi, riwayat yang sebelum ni yang Aisyah kata kalau Nabi baca dalam keadaan berdiri, bagi dia akan rukuk dan sujud dalam keadaan berdiri. Okay. Kalau Nabi SAW dalam keadaan duduk, bagi dia rukuk dan sujud dalam keadaan duduk. Itu pun hadis tu datang juga. Macam ni kita kepelbagaian lah masa kita kata kalau ikut macam ni, riwayat yang datang. Mana boleh untuk seorang tu dia duduk, dia berdiri dalam keadaan satu keadaan, kemudian ataupun dia buat macam tadi. Mungkin saya rasa ini yang sebab kenapa orang solat atas kerusi disuruh berdiri juga. Setengah-setengah orang baca riwayat ni, kemudian diilzamkan untuk siapa-siapa yang sakit solat dalam keadaan duduk, kemudian bila nak rukuk berdiri dulu. Lepas tu kemudian tidak, lepas tu kemudian sujud duduk balik atas kerusi. Itu ada orang bagi arahan macam tu. Maka saya tengok ada sebahagian daripada kaedah yang cuba ditunjukkan daripada solat orang sakit. Orang sakit dia kata kena berdiri juga. Kita ada riwayat lain yang kita kata yang Nabi SAW yang kita dah baca dulu tentang Nabi SAW solat duduk ketika jatuh kuda. Kan kuda jatuhkan baginda, lecet badan, Nabi boleh berdiri. Tapi Nabi duduk daripada awal. Bila para sahabat masih berdiri, Nabi suruh duduk, suruh turun duduk. Maksud dia ketika tu riwayat berkenaan kita baca kalau imam duduk, makmum duduk. Kalau imam berdiri, makmum berdiri. Tapi lepas bila Nabi SAW nak wafat dalam beberapa hari, kemudian Nabi solat jadi imam pada orang lain, pada orang ramai.
Nabi duduk, Abu Bakar berdiri sebelah Nabi, orang ramai berdiri belakang Abu Bakar. So Nabi solat dalam keadaan duduk, tunduk dan rukuk dan sujud bagi dalam keadaan duduk je. Abu Bakar tengok dan Abu Bakar tahu Nabi tengah buat apa. So Abu Bakar akan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia akan bagi isyarat pada orang ramai dengan suara dia tentang pergerakan Nabi SAW. Sebab Nabi solat duduk sebelah Abu Bakar. Abu Bakar solat diri. Pasal ikut pada yang perbincangan kita pada tajuk tu, memang tajuk dia adalah memang kalau imam tu duduk, kita duduk. Kalau imam duduk, kita duduk. Kalau imam diri, kita diri. Tapi dekat sini, yang hadis yang kita bincang ni, kita kata kita tengah bincang berkenaan dengan tajuk khas, berkenaan dengan tajuk solat sunat. Solat sunat. Yang cara keadaan solat sunat ni, kita ulang balik. Tak ada masalah pun boleh duduk. Tak ada masalah pun. Solat sepanjang malam duduk, tak ada hal. Macam orang yang kadang-kadang bising kan. Bila pergi masjid, dia tak larat. Dia tak larat. Nah, tak larat bukan sakit Tak larat bukan sakit. Tak larat tu bukan penyakit. Kalau dia kata dia memang tak boleh berdiri lama kerana ada kesakitan, dan baru kita kira penyakit. Orang yang tak boleh berdiri lama kerana kesakitan, boleh solat duduk daripada awal. From the start. Tanpa sakit, from the start. Dengan duduk tadi tak ada masalah. Dia solat duduk, tak payah berdiri langsung. Tak payah berdiri langsung. Sebab riwayat yang satu lagi tu menyokong tentang masalah solat dalam keadaan duduk, rukuk duduk. Kalau ketika bacaan tu duduk, ketika rukuk pun tidak pun sujud apa semua dan duduk je. Bukan perlu berdiri. Cuma hadis Aisyah yang kita baca di awal tadi menjadikan dalil kepada sebahagian orang yang suruh bila orang tu sakit pun dia kata suruh duduk, kemudian ketika rukuk berdiri. Kemudian rukuk kemudian duduk balik atas kursi sebagainya. Ini semua ni adalah ijtihad sahaja. Duduk berdasarkan dalil memang tak ada masalah asalkan benda tu boleh menghilangkan sakit dan juga menambah kekhusyukan, maka tak mengapa. Kalau sekiranya orang tu berdiri dan juga dia tambah sakit atau kesakitan dia tak mampu nak tahan. Okey. Jadi Abdullah bin Amr pula, dan hadis yang kita baca ni, dia kata aku diceritakan bahawa Rasulullah SAW dahulu bersabda, solat seorang lelaki dan keadaan duduk adalah separuh solat. Mana kalau solat dia patut dapat sekian banyak, solat duduk dia tadi hanyalah apa? Hanya dapat separuh saja daripada keseluruhan solat yang dijanjikan. Lalu dia kata fa'atai itu aku datang kepada baginda. Wajadtuhu yusalli jalisan, lalu aku dapati baginda solat dalam keadaan duduk. Solat dalam keadaan duduk. Yusalli wa jalisan yusalli jalisan, solat dalam duduk. Fawadak terjadi ala ra'sihi, lalu aku letakkan tangan aku ke atas tengkuk baginda. Ala ra'sihi. Dalam satu riwayat datang dengan ala ra'si. Ala ra'si. Macam tu lah dia letak tangan atas kepala. Letak tangan atas kepala. Okey. Ni dia apa? Tawaduknya Nabi kan. Ada kata dia letakkan mana? Maksudnya para sahabat pun boleh pegang-pegang usap-usap Nabi SAW. Itu yang dimaksudkan. Tapi kita tumpu berkenaan apa? Dia kata faun ra'si jadi ala ra'si. Jadi ikut pada riwayat yang datang memang dia boleh pegang kepala Nabi. Ni kalau ikut kita ni masalah lah kan. Mana boleh pegang kepala Nabi kan. Kepala bapak kita tak pegang, kepala orang lain nak pegang. Faham? Alis bapak suruh cabut bulu uban lah. Dia ada tak tengok apa orang yang bapak dia suruh cabut uban. Jadi serah kepala lah, bapak tu serah kepala nak cabut uban. Saya tengok lah banyak. Jadi maksud dia macam Nabi SAW apabila dia kata jadi ala ra'sihi, aku letak tangguh di kepala baginda, menunjukkan kepada rendahnya besarnya tawaduk Nabi SAW. Okay. Nabi SAW dia tidaklah dia membesarkan diri dekat orang lain. Kadang kadang tu je lah betul, kita ada pangkat, ada kedudukan, kita ada title. Kadang-kadang benda tersebut di sisi orang ramai ialah kita seronok dimuliakan sebagainya, tapi di sisi agama tak salah kita merendahkan diri. Macam dibuat oleh para sahabat Nabi ketika mana mereka memerintah, digelar pemerintahan mereka sebagai khilafah di atas manhaj nubuwah. Khilafah di atas manhaj nubuwah. Maksudnya ketika pemerintahan tadi para sahabat punya perangai macam tu. Diorang tak ada nakkan kepada rombongan datang bagi hadiah, tak ada macam tu. Nabi sendiri macam tu juga lah, dia tak suka.
Jadi kalau kita lihat pada perbuatan Abdullah bin Amr boleh letak tangan kat kepala Nabi kepada bertubuh baginda, menunjukkan kepada kasih sayang baginda dan eloknya akhlak baginda. Baginda SAW dulu dengan orang-orang tertentu dengan para sahabat baginda, okay, pada apa yang kembali kepada hubungan dan pergaulan seperti salah seorang sahabat. Bila dengan para sahabat baginda yang tertentulah, macam sahabat yang lain. Okay. Baginda dahulu akan buka ruang untuk mereka, bergurau dengan mereka, okay, dan bekerja bersama dengan mereka, okay. Dan bagi tak lebihkan diri ke atas mereka, tak ada kedepankan diri dan tak akan tinggikan diri pada para sahabat sendiri. Okey. Kerana itu dahulunya seorang hamba daripada hamba penduduk Madinah boleh tangkap tangan Nabi SAW, tarik ke mana saja nak bawa. Nak tarik Nabi untuk sembang, nak tanya soalan dan sebagainya. Okey. Dan mereka akan duduk dengan perempuan tersebut, para sahabat tunggu. Kisah tentu para sahabat tunggulah. Sampailah Nabi habis layan, sembang perbualan, lepas tu barulah baginda start solat dan sebagainya. Kadang para sahabat kena tunggu. Nabi duduk dengar cerita perempuan tu sampailah habis cerita. Jadi kalau orang yang keadaan macam ni, keadaan dia, orang-orang macam ni keadaan dia, tidak akan tidak dapat dibayangkan lah bahawa sebahagian sahabat baginda akan bermuamalah dengan baginda seperti macam yang kita bacakan lah, dia letak tangan ke kepala baginda Nabi SAW pada sebahagian keadaan. Okey. Okey, jadi maksudnya kalau dan terutama kalau sikit keadaan yang dimaksudkan tu, Abdullah bin Amr ni dia nak datang kepada baginda SAW sehingga sahut supaya Nabi SAW menghadap pada dia sehingga menjawab apa yang di dalam hati dia daripada urusan agama yang pentinglah pada hak dia. Allah ini yang kita kata ni. Jadi bila semua riwayat datang dengan ala ra'sihi. Dan lahirnya kepala Nabi SAW lah, bukan kepala dia. Pasal dia cakap. Dia bukan cerita fawada'a yadahu ala ra'sihi. Dia kata fawada'a tu yadi ala, takkan ra'sihi, kalau tu ra'si lah. Jadi riwayat yang datang semua kata zahir macam lah. Okay. Jadi ada yang kata hak ta tu tak mutakallim dan sebagainya. Tapi dia kata nantilah, tapi jadi itu untuk mengelokkan pendapat dan bukannya riwayat. Okey. Dia macam kita lihat macam perbuatan Jibril AS ketika dia datang rapatkan lutut dengan Nabi. Rapatkan lutut dengan lutut Nabi. Pasal ketika tu kalau kan depan orang ramai, dia tak diketahui sebagai malaikat pun. Ketika Jibril rapatkan lutut dengan lutut Nabi, Nabi dah rapat dengan Nabi SAW duduk. Rapatkan lutut dengan lutut Nabi SAW. Dan letakkan letakkan dua tangan dia pada paha baginda SAW. Okey. So jadi apa? Dia kata apa? Yang dimaksudkan itu adalah letak tangan tangan dia kepada paha baginda SAW. Allah Alam, tapi yang pentingnya kita kata sentuh badan Nabi lah. Dia bukannya maksud dia tak sentuh. Dia sentuh badan Nabi SAW. Okey. Dia kata bila dia buat macam tu, dia pegang kepala Nabi, maka Nabi kata faqala malaka ya Abdullah bin Amr. Apa hal engkau? Wahai Abdullah bin Amr, malakum. Jadi malaka ni apa hal? Kenapa engkau? Apa kena dengan kau? Malaka, apa kena dengan kau? Wahai Abdullah bin Amr. Qultu, berkatalah Abdullah bin Amr, hudithu dicerita kepada aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Hudithu dicerita kepada aku, wahai Rasulullah. Okay. Dia kata annaka qulta, engkau kata salatul rajuli qa'idan ala nisfi salah. Engkau kata bahawa solat seorang lelaki dalam keadaan duduk adalah separuh solat. Maksud separuh solat itu separuh pahala daripada solat keseluruhannya. Saya ulang balik, kalau dapat 100, dia punya dapat 50 saja. Okey, maksud dia pada segi pahala. Okey. Ya, ini kalau tak ada keuzuran yang menghalang dia berdiri. Kalau tak ada keuzuran menghalang dia berdiri. Kalau ada keuzuran, maka solat duduk dia penuh, full. Dapat pahala penuh. Kena faham ini maksudnya tanpa ada keuzuran. Suka-suka je nak buat solat dalam keadaan duduk. Sebab kita kata terutama solat sunat lah. Solat yang fardu tak boleh. Solat fardu tidak boleh orang tu duduk tanpa alasan. Tak ada sebab, sengaja duduk maka batal. Adapun solat sunat, ya, boleh seorang tu duduk daripada awal solat ataupun tengah solat, solat bangun diri balik,
Itu tak ada masalah. Dua-dua kaedah tersebut valid daripada Nabi SAW. Dari mana Aisyah Anha ceritakan. Dia tak ada Nabi kata ini saja, tak ada. So bila para sahabat ceritakan dari Nabi SAW beberapa bentuk perbuatan, maka kita akan terima kita akan terima perbuatan tersebut dua-dua boleh. Macam inilah, macam perbuatan arahan Nabi untuk solat malam 2 rakaat. Tapi bila Nabi buat, Nabi akan solat dalam keadaan 4, 3, 8, 5, 2, 2, 1. Semua ada, semua terjadi sedemikian. Jadi sebab tu dia keharusan lah. Bagi orang yang solat tadi terpulang pada dia nak solat ikut cara mana satu. Itu maksud dia. Orang yang solat tu terpulang pada dia untuk solat cara mana satu. Itu yang asas sepatut dia mula buat. Bukannya dia dilagakan dalil tadi. Macam dia tak dilagakan. Mana betul, mana tak betul. Dua-dua betul. Cuma kita kata para sahabat cerita apa mereka nampak dan perbuatan Nabi tadi menjadi keharusan untuk mereka buat sama ada cara A atau cara B. Dia tak ada semua tajuk. Boleh saja mana-mana satu. Sebab dalam keluasan apa yang Nabi buka untuk keluasan, dan Nabi tunjukkan para sahabat cerita dengan banyak bentuk. Itu macam tangan duduk mana macam ni ke, macam ni ke, atau macam ni ke, atau macam ni ke. Dua-dua benda tadi boleh dibuat. Tak ada siapa yang lebih kuat daripada satu lagi. Kalau kita balik pada asal, selagi mana sahih riwayat berkenaan daripada Nabi SAW, maka kita kata itulah yang Nabi SAW suruh kita buat. Okey, dia kata okey, di atas ini di atas perbuatan ini maksud dia pahala di bawah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Majishun dan juga Ibnu Sya'ban. Namun kita bang itu ada yang membawa pengertian hadis ni daripada apa yang dilonggarkan padanya daripada solat duduk daripada orang-orang keuzuran yang kalau mereka ditaklifkan dan mereka pasti berupaya dengan kepayahan. Ada kata itu, ada kata orang yang solat dalam keadaan sakit pun kalau berupaya diri masih lagi duduk, maka dia dapat separuh dia. Ya, dengan kepayahan. Okey, dan ini datang pada fardu dan sunat dia. Fardu dan sunat. Fardu dan sunat. Ustaz solat duduk tak uzur pahala penuh? Tak, ini tak ada dia. Pendapat pertama yang kita bincangkan pada pahala lah. Solat sunat duduk tak uzur pahala penuh? Tak. Kalau uzur pahala penuh. Kalau tak uzur pahala separuh macam hadis Nabi sebut. Solat seorang lelaki dengan duduk di separuh solat. Dia kalau anda kata dia ada sakit, kalau solat fardu duduk tanpa sebarang alasan batal. Solat sunat duduk tanpa sebarang alasan sah. Beza dia, kalau ada sakit dengan diri boleh duduk. Kalau ada sakit solat fardu boleh duduk, tak ada masalah. Tapi kalau solat sunat, kalau ada sakit, pahala penuh. Siapa solat dalam keadaan tadi yang tak larat, tak mampu, maka dia boleh solat dalam keadaan duduk. Dan benda tu adalah solat tu penuh kalau sakit. Kalau tak sakit, dia timbul tajuk. Kalau tak sakit, tak ada masalah. Kalau dia buat dalam solat fardu, dia batal. Kalau dia buat dalam solat sunat, dia akan hilang separuh pahala. Kalau dia buat dalam solat fardu, duduk tanpa sebarang alasan, tanpa sebarang kesakitan, maka dia batal kalau solat fardu. Kalau solat sunat, dapat separuh pahala saja. Itu beza dia. Okay, jadi dan Imam Syafi'i pula melarang daripada solat fardu dalam keadaan duduk kecuali dengan keadaan kemampuan untuk berdiri. Dan dia kata dan haruskan itu pada solat sunat berserta dengan keupayaan. Itu ijma'. Memang kita kata solat sunat dalam keadaan duduk walaupun kita berupaya berdiri, ini adalah dibolehkan. Cuma masalah pahala tadi menjadi separuh. Adapun siapa-siapa yang tak mampu untuk berdiri kerana keuzuran menghalang daripadanya, maka pahala dia insya-Allah Taala sempurna dan juga cukup. Okey. Kerana perbuatan ibadatnya di atas kesempurnaan pada hak dia. Pada hak orang yang sakit tu, duduk tu itu yang paling betul lah. Pada orang yang duduk yang sakit, dia duduk tu dia macam orang berdiri sebab dia itu yang keupayaan dia ada. Pada kedudukan dia adalah keadaan yang paling sempurna. Macam sebab Allah sebut dalam Quran, la yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan setiap apa yang diupayakan olehnya sahaja. Sebenarnya tak upaya maka tak ada sebarang perintah Allah Taala, Allah tak tangguhkan dia. Okey. Dan dia tak ada qasar Tak ada qasar. Tidak ada qasar.
Sebab untuk orang yang solat dan keadaan sakit tidak ada qasar. Memang tak ada datang hadis riwayat ajar qasar. Ajar jamak suari, macam jamak tu bukan jamak, ya ada. Mana tangguhkan solat pertama pada solat yang kedua. Mana pada akhir solat, yang solat kedua pada awal solat. Mana maghrib dengan isyak, solat maghrib di akhir waktu, isyak awal waktu. Ataupun solat zuhur asar, solat zuhur akhir waktu, solat asar awal waktu. Itu yang datang kalau sekiranya kita panggil apa untuk orang sakit. Adapun bab diri ni memang kita kata kalau dia tak mampu maka hari dia penuh, tak ada masalah. Okey, tapi tak tanpa difasarkan. Mukasar okey. Tapi dah sama kan kita dari segi kebaikan Allah Taala akan gandakan ikut pada kadar Allah Taala inginkan mahukan Tak ada siapa yang boleh menyekat penggandaan Allah Taala untuk pahala dan ganjaran. Bagi seorang yang solat ni tadi patut dia fikir berkaitan tajuk itu. Dia bukan fikirkan masalah banyak mana dia dapat, tapi banyak mana yang diikhlas kepada Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala boleh gandakan benda yang kadang-kadang tak signifikan, insignifikan pada mata kita, tapi Allah Ta'ala boleh gandakan sampai tuan punya amal tersebut boleh dapat keampunan. Contoh macam, bukan ibadat macam itu, macam wanita yang minum anjing. Minum air kepada seekor anjing. Dan anjing itu kehausan kan. So jadi perbuatan ihsan dan belas kasihan yang dia ada tadi, menyebabkan dia dapat keampunan Allah Taala walaupun dia adalah seorang wanita yang wanita yang menjual diri dia. Allah Taala ampunkan. Sebab apa? Sebab nak menjadikan kepada nak faham kepada kita penggandaan dosa atau penggandaan pahala ni Allah Taala adalah luas. Sangat besar. Mungkin benda satu benda. Adapun dosa setakat riwayat yang datang, kita kata ada nampak macam benda tu kesalahan kecil, tapi di sisi Allah Ta'ala jadi besar. Orang tu sangka kecil, macam perempuan yang tak kurung seekor kucing, tak bagi makan, mati. Maka dia masuk neraka dengan sebab tu. Okey, Ustaz, macam mana nak gabung hadis Nabi solat duduk solat jatuh kuda dengan pendapat Imam Syafi'i yang kena bangun juga di awal solat. Di awal solat, tak, itu bukan pendapat Imam Syafi'i punya. Itu pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah tau. Syafi'iyah ni macam diorang benda tersebut dari Imam Syafi'i tak berdetil. Itu macam dikatakan tak berupaya, macam Imam Syafi'i tadi kata tak upaya, dia tak kata sendiri. Okey. Maksud dia kata solat fardu tu dengan keadaan duduk. Solat fardu mesti dihalang dan Syafi'i kecuali tak mampu untuk berdiri. Tak mampu untuk berdiri lah. Dan kita kata orang yang sakit tadi dapat tajuk. So kita ada hadis yang lain yang Nabi SAW jadi imam dalam keadaan duduk. Kan hadis yang kita baca dulu. Selepas lama dah ni hadis ni. Hadis yang kita baca lama dulu. Kita baca pada bab kalau ingat lagi. Dan Nabi yang bab kenaan solat duduk tu kan. Kalau kita patah balik sikit. Kalau ikutkan daripada hadis kita yang dulu. Ya. Ada tu berbincang jauh dah. Okey. Kat sini. Ya. Okey. Okay.
Okey, ni. Hadis ni. Hadis ni. Kan hadis yang mula tadi, yang mula tu. Okey. Hadis dia. Okey. Dan hadis ni. Dia first hadis ni hadis yang tentang tajuk daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata telah jatuh Nabi SAW daripada kuda baginda. Dari baginda tercalar, termelecet ke bahagian kanan baginda SAW, mana tak patah kaki, tak patah kaki, tak seliu kaki dan sebagainya. Lalu dia kata kami masuk kepada Nabi SAW menziarahi baginda. Lalu hadir waktu solat, lalu baginda solat dengan kami dalam keadaan duduk. Fasalla bina qa'idan. Fasalina wara'ahu qu'udan, dan kami duduk belakang Nabi dalam keadaan duduk. Falamma qadina salat, bila kami selesai solat, Nabi kata dijadikan imam untuk diikuti. Bila imam takbir, kamu takbir. Bila imam duduk, kamu duduk. Sujud, kamu sujud. Bila imam berdiri, imam bangkit, kamu bangkit. Bila imam kata sami hamidah, kan. Kemudian qulu rabbana lakal hamd. Wa idza shalla qa'idan, bila imam tu solat yang duduk, kamu solat dalam keadaan duduk semua sekali. Ni maksudnya ini hadis yang memang diorang start tu. Ni asal urusan. Memang Nabi buat macam tu. Mana makmum kalau imam duduk, dia duduk. Tapi di depan sikit ni hadis yang ketika Nabi SAW solat bersama Abu Bakar. Abu Bakar solat dengan Rasulullah SAW dan orang ramai. Okey. Dia kata apa? Dia kata dia sini Abbas dengan Ali bin Talib kan dibawa Nabi SAW dengan sakit kan. Rasulullah itu dapati pada diri dia ada sedikit keringanan. Lalu dia keluar, dipimpin dua orang lelaki, salah seorang Abbas. Aisyah cerita Abbas tak sebut orang lagi Ali. Kerana untuk solat zuhur. Abu Bakar solat dengan orang ramai. Bila Abu Bakar nampak Nabi keluar, Abu Bakar mula nak berundur. Lalu Nabi syarat pada Abu Bakar jangan ni. Kemudian Nabi kata pada Abbas dan Ali, dudukkan aku di sebelah Abu Bakar. Dudukkan aku sebelah Abu Bakar. Lalu diorang dua pun dudukkan Nabi sebelah Abu Bakar. Di sebelah mana Abu Bakar diri kan, didudukkan Nabi sebelah Abu Bakar. Nabi duduk sini. Abu Bakar diri, Nabi duduk sebelah dia. Okay, kemudian maksud dia sebelah kiri Abu Bakar lah untuk jadi imam. Fakat Abu Bakar usalli wa huwa qa'imun bi salatin Nabi. Jadi Abu Bakar solat dan keadaan berdiri dengan solat Nabi. Wa nas bi salati Abu Bakar wa Nabi qa'idan. Qa'idun. Dia kata dan orang ramai solat dengan solat Abu Bakar dan Nabi dalam keadaan duduk. Nabi duduk dalam keadaan duduk. So kat sini yang riwayat yang kedua, maksud dia kalau ikut pada terakhir amalan Nabi SAW adalah kalau imam duduk, kita yang berdiri tetap berdiri. Kita berdiri tetap berdiri. Macam juga kita imam berdiri, kalau kita sakit boleh duduk, tak ada masalah. Ini tajuk yang tadi yang kita sebutkan tadi. Ini yang kita kata apa? Dalil dia. Hadis Sahih Muslim yang depan sikit. Ada bab khas tadi, bab yang apa? Bab mula-mula sekali bab yang apa? Imam untuk diikuti ni hadis bab ni bab 12 dengan bab yang ke 13. Bab 12 bab 13. Bab 12 bab 13. Ini maksud dia imam tu menjadikan cari pengganti, minta pergantian, dapatkan pergantian apabila dia sakit dan harus untuk berimam seorang berdiri dengan seorang duduk. Mana orang berdiri boleh imam dengan orang yang duduk. Pasal perbuatan Nabi, ini yang terakhir perbuatan Nabi SAW. Ini yang kita pegang maksud dia, kalau ikut pada sini, hadis yang pertama tadi, itu ketika Nabi jatuh kuda dan sebagainya ketika awal. Dan ini adalah terakhir. So para ulama pegang yang terakhir. Yang terakhir ini adalah Nabi solat duduk dia dalam keadaan berkenaan. Faham Jadi tadi enggak? YouTube. Kalau Pak Imam dirikan solat duduk macam Abu cakap. Baru kita baca tadi. Hadis Nabi SAW. Memang Nabi SAW solat dalam keadaan duduk dan Abu Bakar sebelah Nabi berdiri dan para sahabat yang lain belakang Abu Bakar dalam keadaan berdiri juga. So Abu Bakar yang akan tengok pergerakan Nabi dan dia akan sebut dan orang ramai akan ikut solat dia. So Nabi makmum sebelah dia adalah Abu Bakar dan orang Nabi ikut Abu Bakar, Abu Bakar ikut Nabi dan para sahabat belakang Nabi belakang Abu Bakar ikut Abu Bakar. So tengok pergerakan Abu Bakar berdiri duduk sebagainya. Ya. Baik, dia usah tadi. Tahu pula dapat tahu ni. Ya.
Okey. Okey, jadi pada hadis tadi yang kita baca, Abdullah bin Amr bin As dia pergi tegur Nabi sebab Nabi kata solat seorang lelaki dalam keadaan duduk adalah separuh solat. Jadi bila dia cakap itu jadi Abdullah bin Amr dia cuba nak fahamkan kenapa Nabi SAW solat dalam keadaan sedemikian. Cuma masalah yang timbul tadi kalau kita sebut dalam riwayat ni ditanya oleh Abdullah bin Amr kenapa maksud dia lah dia nak fahamkan kalau Nabi kata solat dalam keadaan duduk separuh solat. Jadi perbuatan Nabi ni separuh solat ke? Dia kata kau begitu aku disuruh padaku annaka qulta wa kau cakap salatul rajuli qa'idan nisfu solat. Solat seorang lelaki dalam keadaan duduk adalah separuh solat. Dia kata wa anta tusalli qa'idah dan kau sekarang ni duduk solat dalam keadaan duduk. Jadi dia nak tahu kenapa kan. Kau kata solat seorang lelaki itu dan duduk kau adalah separuh daripada solat. Okey. Okey. Jadi masalah asas pertama di situ dia punya kedudukan. Kalau sakit atau tak sakit. Kalau sakit dia kata dia solat berdiri, solat fardu sah, solat sunat pun penuh. Kalau anda kata dia tak sakit, dia duduk, solat ketika fardu dia solat duduk batal, solat sunat dia dapat separuh. Solat sunat dapat separuh pahala dia. Tak penuh Tapi bila Abdullah bin Am tanya Nabi dengan cara gitu dia kata kau cakap macam tu tapi kau buat. Maka Nabi kata apa? Qala ajal. Ajal tu bahkan ia, bala bahkan ia benar. Dia benar dia. Ajal tu na'am dia. Dia kata apa? Nabi kata walakinni lastu ka hayatikum ka ahadin minkum, aku bukan seperti seseorang di kalangan kamu. Nabi beritahu tentang kelebihan yang telah beri. Ini bukan belagak. Kalau orang kita kata air bukan cawak lah, itu lain. Tapi Nabi cakap dia nak maklumkan. Sebab yang dari sini kita faham perbuatan Nabi, kata-kata Nabi. Kita dahulu kata-kata Nabi kata perbuatan Nabi SAW. Dahulukan kata-kata Nabi ke atas perbuatan Nabi SAW. Sebab Nabi SAW perbuatan baginda atau percakapan baginda, pada kita beramal dua. Cuma keutamaan adalah apa Nabi lafazkan. Itu pegang pertama tu. Jadi bila Nabi kata Rasul kahadiminkum, aku bukan seperti seorang di kalangan kamu, tidak jadi pada solatku duduk separuh pahala, bahkan lebih dari itu, atau seperti pahala seluruhnya. Wallahu a'lam. Okey, dan tapi ada juga maksud yang mungkin difahami bahawa baginda Rasul cakap itu aku bukan seperti seorang kamu yang tiada keuzuran. Okey, ini maksudnya mungkin tak ada keuzuran, mungkin anda bagi tahu dia sakit ke, aku tak macam kamu dari segi larat ke, wallahu a'lam kan. Okey. Bukan macam orang yang aku cakap pada keadaan ni. Okey, kerana apa mungkin baginda macam disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, solat dalam keadaan duduk sebab baginda dah berat badan. Tapi yang itu pendapat kedua lah, tapi yang jelasnya pendapat pertama lah, sebab Allah Ta'ala berikan Nabi SAW pahala lebih daripada orang lain. Nabi SAW perbuatan baginda tak sama perbuatan orang lain, doa baginda tak sama macam doa orang lain. Sebab tu Nabi memang manusia, boleh sakit boleh sekian, tapi kedudukan Nabi tidak dan kurang sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu beza dia, perbezaan yang ketara yang perlu difahami. Banyak orang tak faham bila dia macam kita kata sebut tentang tajuk kelebihan Nabi, dia bukan maksud keluarkan Nabi daripada kewajipan. Nabi tetap solat kan. Macam saya pernah tengok jumpa kumpulan yang sesat kan. Saya kata dengan dia, ni ilmu kita belajar ni jadi ilmu hakikat kat Terengganu. Ilmu kita panggil belajar ni, ilmu betul ilmu Muhammad kat Mekah ke? Saya sebut ilmu Muhammad kat Mekah sebab nak hilangkan daripada dia kekeliruan, sebab kalau cakap Muhammad saja, dia boleh baca Nur Muhammad. Dia kata ilmu Nur Muhammad bagi, bukan Muhammad kat Mekah bagi. Jadi saya kata ilmu kita belajar ni ilmu Muhammad kat Mekah ke? Dia kata pasti betul. Ya.
Saya kata, habis tu kenapa tak sama? Dia tak faham kenapa tak sama. Saya kata, sebab kan Nabi kata kalau kamu tahu apa aku tahu. Nabi kata kalau kamu tahu apa aku tahu. Kamu pasti banyak menangis, sedikit ketawa, kamu akan lari ke harta benda kamu, lari ke tengah-tengah padang, merayu-rayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tahu apa aku tahu. Jadi kalau kita kata yang kita ilmu kita ni advance lebih kan, orang ramai dah sampai ilmu Nabi yang sebenarnya. Kenapa nampak masih lagi apa? Sibuk keduniaan dan sebagainya. Kan? Orang yang cakap dengan saya tu di kontraktor. Cincin jari penuhnya. Penuh 4 jari dari cincin. Dia kata kenapa macam tu kan? Kenapa tak serupa? Dan Nabi solat bengkak-bengkak kaki. Tak serupa saya kata. Nabi kalau ilmu yang Nabi ada bagi dia solat sebengkak kaki. Ilmu kita ada ni sampai tak solat, kenapa? Dia tak jawab lah. Itu pelik juga lah. Jadi kadang-kadang kumpulan ni dia suka interpretasi hadis atau dalil atau sekian ikut diri masing-masing. Ni benda ni sebab tu kenapa kita mesti pegang manhaj salaf. Sebab kadang-kadang orang tersebut kan, bila bincang kan, contoh macam baru-baru ni kecoh tajuk apa video tentang Dajjal Okay. Dia sebenarnya kalau kita faham balik dalam tajuk ni, dia satu benda saya tak sebut sebab saya terlupa nak cakap. Saya teringat benda tu lepas daripada perjumpaan. Sebab apa orang yang berhujah tu kata Umar bersumpah bahawa Ibnu Sayyid tu adalah Dajjal. Tapi saya kata pelik kan ni nak fahamkan. Saya kata tak ada salafus soleh faham macam tu. Dia soalan ni kenapa para salafus soleh tak faham macam tu sedangkan Umar dia sumpah. Sebab lepas daripada Rasulullah wafat dan Abu Bakar meninggal, Umar pegang jawatan khalifah 10 tahun. Umar pegang jawatan khalifah 10 tahun. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu dia tak cari Ibnu Sayyid. Dia tak sibuk dengan Ibnu Sayyid ini mana Dajjal. Sedangkan kalau dia sumpah Allah Taala dengan apa yang disebutkan dan riwayat berkenaan, kita nafi kan? Sebab kita nak tahu action dia pula. Lepas daripada tu dia pegang jawatan 10 tahun. Rom dan Parsi jatuh. Rom jatuh, Parsi pun jatuh. 2 kerajaan besar jatuh daripada zaman Umar. Tapi dia tak sibuk mencari Ibnu Sayyid mana, Dajjal mana. So unless dia tak faham, kita pergi faham. Itu konsep dia. Kepelikan kan, pasal orang tak nampak macam mana nak katakan apa Ibnu Sayyid itu Dajjal sekarang ini dan itu. Sedangkan para salafus soleh, mana para sahabat majoriti, kemudian tabi'in dan sebagainya tak faham pun macam mana yang dikatakan oleh orang yang cakap. Dekat sini kena faham sikit. Jadi kadang pelik jugalah. Sebab tu kadang macam kes bila kita sebut tentang bacaan apa dalil kan, kita tengok riwayat-riwayat tu datang hadis Nabi. Kena faham dengan betul, tengok pada praktikal yang berlaku. Dan kita sebut saja jadi bila kita kata nak tentang perbuatan Nabi Nabi SAW ni, dia sama, dia tidak serupa seperti orang lain dari masalah ganjaran ni ke pahala. Cuma Nabi ada buat perbuatan, ada lafazkan kata-kata. Kalau ada daripada lafaz kata-kata dan perbuatan tadi, kita tetap beramal dengan lafaz kata-kata Nabi SAW lebih dahulu daripada perbuatan Nabi. Yang dalam perbuatan tersebut kadang-kadang ada untuk keharusan sahaja, bukannya untuk tunjukkan kepada kepada praktikal yang sepatutnya. Macam minum berdiri, kencing berdiri. Walaupun Nabi kata jangan kan, tapi Nabi buat benda tu mengurangkan daripada haram kepada makruh ataupun haram kepada harus saja. Boleh. Tapi tidak ada pahala ikutan. Tak ada pahala ikutan. Okey, macam mana pula Ustaz mula-mula Abu Bakar jadi imam pernah masuk, lalu Nabi pula dia ambil alih jadi imam. Rakaat tu kira macam mana? Kalau dah sah-sah lah, sebab baru solat. Baru solat, kita boleh faham kat situ Abu Bakar dah berdiri dengan orang ramai tapi belum lagi takbir, pun dia juga boleh faham macam tu. Maksudnya Abu Bakar nak berundur kan. Lepas tu dalam keadaan bergerak tu kan, baru berdiri lagi. Maksudnya ketika itu memang tak ada masalah pun yang masuk. So kita mungkin akan ada idea ikut kata-kata imam-imam mazhab ke atau ulama-ulama mazhab yang kata mesti macam ni, mesti macam ni. Perbuatan Nabi SAW takkan boleh menjadi bercanggahan dengan hukum. Kalau kita nampak Nabi kata boleh, perbuatan Nabi boleh lah. Kenapa tak boleh pula? Contoh macam ni, contoh lain macam ketika Umar kena tikam. Saya nak ceritakan kisah Umar kena tikam. Bila Umar kena tikam ketika solat subuh, dia Allahu Akbar kan, Allahu Akbar. Kemudian tak sempat baca Fatihah, perut Umar kena tikam.
Umar tumbang. Para sahabat pada zaman berkenaan lampu tak ada, tak ada lampu ni, pelita je. Kemudian solat dalam keadaan tu gelap. So makmum di belakang. Jadi ingat zaman Umar mesti ramai. Orang zaman Umar, Madinah ni prosperous. Apa sebab dia kerajaan Islam ketika itu sangat kuat. Jadi Umar bin Khattab dulu jadi imam pada solat subuh. Kemudian datang seorang lelaki nama dia Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Orang Majusi jadi hamba. Mughirah bin Syu'bah dia tikam Umar. Koyak perut. Ini Umar tumbang. Jadi para sahabat dekat depan tu berkejar-kejaran dengan lelaki berkenaan. Bahkan dia sempat tikam bersama selepas tu beberapa orang lagi kena tikam dengan dia. Jadi Abdurrahman bin Auf lepas tu ambil kain dia tebarkan, serkup jadi macam jala. Kawan tu rasa tak boleh lari dah. Dia pun tikam diri sendiri. Okey. Dia bunuh diri. Tapi yang penting nak faham sekarang, lepas tu lepas diorang settlekan depan tu, makmum belakang tak bergerak. Bahkan ada bunyi subhanallah, subhanallah tengah-tengah gelap kan. Diorang tak ada bunyi, oi apa jadi, tak ada, tak cerita. Diorang tak batalkan solat. Kemudian Abdurrahman bin Auf terus take over, sambung jadi imam. Sampai habis solat. Lepas habis solat baru orang tahu apa jadi pada Umar. Lepas habis solat baru orang tahu apa jadi pada Umar. Kita ada idea, ni tajuk dia ada idea. Idea ketika dalam tajuk dalam kita belajar tak boleh bergerak dikali batal. Para sahabat yang main-main kejar-kejar dengan Abu Lu'lu'ah tu agak-agak soalan ni. Agak-agak berapa langkah dia bergerak. Kemudian agak-agak badan wali tak daripada arah kiblat. Boleh tak? Boleh beralih tak? Beralih tak dari arah kiblat? Jawab tak ada. Mestilah beralih. Takkan dia kejar Abu Lu'lu'ah tu macam tu. Menghadap kiblat tapi begitu. Mestilah dia kejar betul. So bila kita faham kat situ, okey, jadi bila kita bawa cerita balik macam kisah ni lah. Soalan tu timbul. Macam mana tu Ustaz? Mula-mula Abu Bakar jadi imam, kemudian Nabi masuk pula jadi sekian. Rakaat tu kira macam mana? Kalau Nabi sah, kenapa jadi batal pula? Kalau Nabi sah, kenapa pula jadi batal? Macam mana kita? Sebab tu kadang-kadang kita lupa apa imam-imam mazhab sebut tidak boleh mengatasi apa sabda Nabi atau buatan Nabi. Nabi tak suruh membatalkan solat. Jadi kita kata baru mula solat. Kalau kita baca itu boleh kita kata baru mula solat. Memang ada setengah para ulama kata Abu Bakar tak takbir lagi. Wallahu a'lam. Kalau takbir sekalipun, kita kata perbuatan Nabi tadi adalah penjelasan pada boleh atau tidak. Faham tak? Perbuatan Abu Bakar tu dan apa perbuatan dengan para sahabat Nabi. Kan Nabi beritahu solat sah ke tidak. Unless kita nak kata Nabi tak tahu, imam-imam mazhab kita pandai. Ni kena jaga sikit. Sebab macam kisah tadi macam kisah yang berlaku pembunuhan Umar kan. Adakah para sahabat tak faham mazhab, tak faham Islam, tak faham solat? Imam mazhab yang datang ratusan tahun lepas dia tahu solat macam mana? Faham? Ni benda yang kena jaga sikit. Sebab tu berkeras kita kata, bertegas kita berkali-kali kata, kalau Nabi buat, para sahabat buat, takkan batal. Kalau Nabi buat, sahabat buat, takkan batal. Sebab imam mazhab tak boleh topple, tak boleh overpower. Apa Nabi buat, apa sahabat buat. Tak boleh overpower. Tak boleh kata benda tu batal, tak boleh kata benda sekian. Sebab once kita cakap macam tu kan, perbuatan kita cakap itu, kita akan mendatangkan masalah pada perbuatan lain yang kita boleh reject. Kalau satu benda kita boleh tolak, perbuatan Nabi, yang lain macam mana? Adakah kita nak kata kalau perbuatan Nabi tu dapat pengesahan imam-imam mazhab baru dikira sebagai Islam? Ni kena jaga sikit. Banyak orang tak faham bab ni. So bila kita ceritakan Nabi buat, soalan yang ni saya tak marah soal, saya nak fahamkan. Cuma dalam memahamkan saya memang suara tinggi dan juga memang saya kasar sikit. Ada orang tak faham perangai saya. Okey. Jadi bila kita faham balik, ulang balik kalau Nabi buat, takkan Nabi batal? Ke imam mazhab kita lagi pandai Islam daripada Nabi? Tu kena soal balik. Kena soal balik pada diri kita. Macam mana kita boleh ada idea Nabi buat tapi tak betul lagi? Ini kaedah yang kesilapan kita dalam belajar. Sebab tak boleh kita unless imam mazhab tadi datangkan dan bawa dengan satu riwayat yang lain. Baru kita kata, tapi dalam masa sama benda tersebut jadi perbuatan Nabi, bahkan itu akhir hayat Nabi. The last benda Nabi buat beberapa hari sebelum mati.
Berapa hari sebelum bagi dia wafat. Itu Nabi buat. So macam mana kita nak ganti dengan yang dulu-dulu tu kita datangkan yang kemudian. Kalau ini the last one yang Nabi buat. Apa sebelum tu mesti tergantung yang ini. Bukan tergantung yang ini kepada yang tu. Nak mansuh macam ni lagi. How can kita mansuhkan benda terakhir Nabi buat? Kita nak mansuhkan hukum mesti dengan benda Nabi macam tadi kan. Bila kita kata apa, imam duduk, makmum duduk. Itu kita tolak kan, atau kita ambil yang terakhir. Yang terakhir Nabi buat macam tu. So kalau yang terakhir Nabi buat tadi masuk dalam solat tadi, terus dia letak sebelah Abu Bakar dan dia solat jadi imam pada Abu Bakar solat jadi imam pada orang ramai. Kalau macam tu boleh jadi, kenapa tak boleh jadi pula? Kita mungkin ada idea filosofi. Tapi kan dah masuk tadi niat sebagai imam. Imam tak pernah ada kena niat. Tak pernah ada niat. Sebabnya jadi makmum atau imam ni sebenarnya niat demi ikuti seorang. Kalau orang tu depan kita niat ikut dia. Jadi makmum, jadilah ikutan kita. Itu tak ada masalah. Dan Nabi SAW kalau ikutkan, kita ikut bagi dia pada semua keadaan. Kan? Pasal Nabi kan kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat macam melihat aku solat. So macam mana boleh kita nak soal kata tak sah. Tak valid. Kita nak cakap tak sah, tak valid. Unless kita ada idea apa Nabi buat, tapi selagi imam mazhab tak clarify maka tak jadi. Itu problem tu. So imam mazhab perlu mengikuti langkah ikut para sahabat. Kalau para sahabat tak kata batal, dia macam mana boleh kata batal? Faham? Ustaz, di masjid orang tua solat duduk dan dia mula diri dulu, lepas Sami'allahu liman hamidah dia duduk solat tarawih. Ya, mula diri dulu, lepas sami Allah dia duduk solat tarawih. Apa ni? Tak faham. Orang tua solat duduk, dia mula diri dulu, lepas Al-Hamidah duduk. Benda ni tak faham. Kalau Salah. dia Ustaz, sorry. Maksud saya dia tak duduk terus bila dia uzur. Dia berdiri dulu, lepas tu lepas Sami Allah liman hamidah dia duduk atas kerusi, lepas tu terus duduk sampai habislah. Tak ada masalah. Kalau dia kata dia memang kita panggil apa balik pada asal, pahala dapat separuh jugalah. Kalau dia memang berupaya diri tapi saja nak duduk, tak apalah. Memang dalam kisah para sahabat Nabi ada yang duduk lepas dalam keadaan diri Nabi Nabi baca panjang sangat, orang duduk pun ada, kalau tak larat. Tengah-tengah berdiri tu, duduk, tak ada masalah. Ataupun separuh duduk, separuh solat dia berdiri, separuh solat duduk, tak ada masalah. Solat sunat tak ada masalah. Solat fardu perlukan kepada keuzuran. Solat sunat tak ada masalah. Pahala dia sama. Pahala sama apa? Sama pahala yang tak uzur. Mana boleh? Pasal dia sekarang ni dia tak ada keuzuran ke tidak? Dia kira sakit lutut lah, uzur lah tu. Kalau sakit lutut betul dia lah. Kalau dia kata sakit lutut macam malas pun ada orang malas pun dia juga. Bukan masalah sakit betul ni. Kalau sakit kita bincang faham orang tu memang sakit. Memang dia solat duduk dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi balik pada asal, keadaan orang sakit hukum dia solat penuh. Itu je. Kalau dia memang ada sakit, solat penuh, dapat penuh pahala. Tapi kalau anda kata solat dalam keadaan dia tak sakit, maka dapat separuh. Cuma macam saya ulang balik tadi kan saya sebut. Dia benda tu tak timbul tajuk masalah kita sibuk keep count, keep score, berapa kita penuh, berapa kita kurang. Sebab ulang balik Allah Taala boleh gandakan pahala sebesar mana dia kendaki. Tidak perlukan kepada bentuk yang kita bayangkan. Faham tak? Problem kita sekarang ni orang kita dibayangkan ikut kiraan tadi. Kita kena faham penggandaan pahala Allah Ta'ala menyebabkan kita tak perlu hirau berkenaan dengan jumlah tersebut. Kita kejar sedaya upaya kita, banyak mana kita boleh buat, kita buat. Istiqamah. Itu lebih penting. Tak perlu sibuk berkenaan dengan pahala tu banyak ke sikit. Jumlah yang besar ke kecil. Sebab di sisi Allah Ta'ala, pahala yang sikit boleh digandakan kepada jumlah yang terbesar. Sangat besar. Ada orang tu pun tak sangka bahawa sekecil benda yang dia buat boleh menyelamatkan dia daripada api neraka. Tak tahu. Sebab tu kita buat saja amal, ikhlaskan diri sedaya upaya kita. Jangan sibukkan berkenaan dengan berapa jumlah kita dapat. Maksudnya tak batal solat lah, macam mana nak membunuh binatang bisa. Ya memanglah. Betul lah.
Maksudnya tak batal solat lah. Macam mana nak bunuh binatang bisa, nak cari kayu. Pasti kiblat beralih. Ya, betul. Sebab tu kadang-kadang bila orang cerita, dia pasal benda ni pada keadaan darurat. Tu kena faham. Kan kita bincang solat dalam keadaan berdiri, duduk diam tu, kita kata dalam keadaan, contoh dalam peperangan pun, ketika musuh dalam satu arah duduk berkemah. Kalau dalam pertempuran, solat tu boleh berjalan dan juga berkenderaan. Dia tak timbul tajuk dah, bahkan menepis, menetap dan sebagainya keadaan solat macam tu. Itu sebab bila kita kata ada sebab, tajuk lain. Tak ada sebab, tak ada tajuk lah. Bukan sengaja beralih, tapi kena ada sebab. Kena ada sebab. Kenapa? Nak bergerak. Macam ular tu dah masuk rumah. Kita duduk diam tegak. Tak, kita pergi ambil kayu dan pukul. Kemudian kita sambung balik solat. Tanpa bercakap. Tajuk dia tanpa bercakap. Once kita bercakap, batal solat. Once kita bercakap, solat batal. Itu yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Terangkan. So jadi para sahabat, sebab tu kenapa para sahabat ketika kisah Omar kena tikam tu, diorang tak bercakap. Dan makmum di belakang tak tahu apa jadi kat depan. Dia tak bergerak, tak tinggalkan solat. Tak tinggalkan solat. Dan pentingnya diorang berusaha untuk selesaikan Omar punya keadaan. Kemudian mereka terus sambung solat tanpa ulang balik. Tanpa ulang balik. Ini sebab tu kita faham yang saya nak tumpukan pada tajuk masalah. Kalau Nabi buat, sahabat buat, kita tak boleh kata benda tu tak betul. Sebab imam mazhab kata tak ada. Sebab kita tak boleh buat macam tu. Perangai kita macam tu akan merosakkan kepada Islam ni. Sebab once kita boleh tolak satu, pasal clarification imam, maka kita akan tambah pula agama. Sebab ada imam kata boleh, Nabi kata tak boleh. Macam kes bila Nabi kata kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah tu adalah sesat. Jadi yang geng nak buat bid'ah, yang tambah zikir lah, tambah selawat lah, buat solat-solat tambahan sebagainya, puasa bulan Rejab ke, bid'ah. Jadi bila orang nak buat bid'ah, dia akan pakai idea yang sama lah. Pasal imam mazhab kata boleh, walaupun Nabi kata jangan. Nabi kata jangan, tapi dia kata boleh. Sebab imam mazhab kata boleh. Faham Okay. Okay, wallahu a'lam. InsyaAllah bisa kemudian kita masuk bab yang ke-100. Bab nanti insyaAllah berkenaan dengan solat, cara solat malam dan bilangan dia. Cara solat malam dan bilangannya. Okay. Kita berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.